Saya nak cerita sikit tentang Salman ni, kerana Salman ni cerita dia menarik. Sebahagian kita mungkin tahu tentang Salman, tapi nak cerita macam mana dia daripada Parsi tu. Parsi ni orang Melayu kadang-kadang dia tak tahu tentang negeri bangsa-bangsa ni. Dia tengok orang Iran, dia kata tu Arab. Iran bukan Arab. Iran bangsa Parsi. Parsi ni lain daripada Arab. Walaupun huruf dia tu banyak yang sama lah huruf, tapi dia ada huruf-huruf yang mana Arab tak ada. Dia cakap pun Arab tak faham, Arab cakap pun dia tak faham. Dia kena belajar walaupun ada perkataan yang sama. Dari sebagai root akar bahasa, lughah samiyah, akar bahasa sama. Ini siapa yang belajar lughah dia akan tahu semetik yang sama daripada Yahudi, daripada Arab, daripada Parsi. Tapi ini bangsa yang berbeza dan mereka bersaing. Orang Parsi terkenal dengan ada agama, iaitu agama Majusi. Agama Majusi. Salman Al-Farisi, bapa dia panggil Dehqan, dia panggil ketua kabilah dia lah, duduk di kampung dia di Parsi sana. Di Isfahan. Isfahan di Iran. Iran lah, dia orang Iran. Sebab tu geng-geng Syiah ni, Iran ni, Salman dia tak condemn. Yang ni orang dia. Dia ada perkauman sikit. Salman Al-Farisi daripada sana. Bapa dia kepala dalam kaum dia. Bapa dia ni, dia kata sayang kat dia ni macam dengan sayang kat anak ni, sayang sampai macam mana buat kat anak dara. Tak bagi pergi mana, duduk di rumah, hantar, sayang sungguh kat dia. Jadi pak dia hantar dia pergi kat dia, pergi kat tempat ibadat lah, kita panggil macam kuil lah, pasal dia agama Parsi. Hantar dia pergi ke sana supaya dia belajar agama Majusi. Dia orang Parsi, belajar agama Majusi. Bila dia pergi, dia belajar, pergi balik. Dalam perjalanan tu dia nampak ada satu tempat ibadat lain, iaitu gereja Kristian. Jadi dia masuk ke dalam gereja itu, dia tengok orang-orang Kristian Nasara beribadat. Dia kata agama Kristian ni lebih bagus daripada agama Majusi. Daripada agama sembah api ni, yang ni lebih bagus. Jadi dia tersangkut duduk di situ, duduk pak dia pagi sampai ke petang, duduk belajar agama Kristian tu. Dia nak jadi macam Kristian, dia suka. Ini saya nak tunjuk tuan-tuan bagaimana manusia apabila mencari kebenaran. Bapa dia cari tak jumpa, apa dia tanya, pergi mana? Dia kata aku tengok gereja Kristian lebih bagus daripada agama kita. Pak dia marah. Pak dia marah. Pak dia cakap Parsi lah, tapi Salman cerita balik, dia cerita dalam bahasa Arab lah. Pak dia kata hadha din khairun min alladhi nahnu alaih. Agama Kristian ni lebih baik daripada agama kita. Pak dia kata, ai bunai, laisa fi dhalika dini khairun. Tak ada apa-apa kebaikan dalam agama Kristian. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agama kau, agama tok nenek kau lebih baik daripada mereka. Ini kita nak kena tahu. Kadang-kadang orang mempertahankan sesuatu perkara bukan kerana benar ataupun salah. Ada orang yang baik, tapi apabila bertembung dengan kepentingan dirinya, yang itu dia tak tahan. Dia tidak bersikap rasional. Dia mempertahankan apa yang salah kerana dia ada kepentingan dia. Dia tengok Salman, anak dia duduk berkenan ke agama Kristian. Dia rantai Salman, jangan pergi dah mengaji. Kalau pergi mengaji tak jadi,
Salman tulis surat kepada kepada gereja tu, kata kalau datang, dia tanya lu gereja ni di mana lagi tempat yang boleh belajar agama Kristian ni, Nasara ni. Dia kata kena pergi ke Syam, kena pergi ke Syria. Di sana tempat agama Kristian. Dia kata kalau sekiranya ada rombongan daripada Syria datang, kau bagi tahu aku nak ikut mereka. Jadi daripada situ dia pun bila wakil daripada rombongan Syria datang Kristian, mereka tulis dia usaha pelepah diri. Dalam sebagian riwayat kakak dia lepaskan dia. Dia lepaskan diri dia, dia ikut rombongan Syria tu, tinggal pak dia. Senang ni pengorbanan, pak dia sayang dia. Dia tinggalkan bapak dia, dia pergi ke Syria, pergi nak menuntut dengan agama Kristian, pergi ke gereja. Dia sampai di gereja tu, dia menuntut dengan padri tu, belajar ibadat. Dia kata dia tu sejahat-jahat padri. Dia ceramah supaya orang sedekah, duit yang orang sedekah tu dia tak bagi ke orang, dia simpan kat dia. Ni cerita ni lama dah. Baru 2-3 hari ni. Orang pun pakat semangat lah dengar dia ceramah, sedih apa semua, pakat bagi sedekah. Banyak duit dia. Sampai dikatakan 7 kolah emas dia simpan duit orang. Bila hari dia mati, orang semua sedih nak simpan dia. Salman duk jaga dia. Salman tengok daripada Majusi pergi ke Kristian, dapat pengalaman tu pula. Tapi dia tak lari. Dia bagi tahu mereka semua. Dia kata, tuan-tuan semua, orang yang tuan-tuan rasa bagus ni bukan bagus sebenarnya. Dia bukan duit-duit yang tuan-tuan bagi ni, dia ambil simpan kat dia. Dia ambil simpan kat dia. Mereka kata, apa bukti kau? Dia ajak jemput mereka tengok. Tengok duit punya banyak. Mereka marah. Daripada nak simpan jenazah dia, mereka ambil salib jenazah dia. Ganti di tempat dia tu, satu orang ganti padri tu. Dia kata, aku tengok tak ada orang yang lebih baik daripada dia ni. Kuat ibadat, kuat solat zuhud pada dunia. Dia kata, fama ra'aitu rajulan la yusalli khams ara annahu afdala minhu azhadu fid din fi dunya wala alghabu fil akhirati wala adabu lailan wa nahara minhu. Aku tak tengok satu orang pun yang mana yang tak sembahyang 5 waktu, yang bukan orang Islam lah, selain daripada orang Islam, aku tak pernah tengok lebih baik daripada dia ni. Ni Salman cerita masa dia ada Islam. Dia kata sangat zuhud pada dunia, sangat inginkan akhirat, sembahyang malam, siang beribadat, bagus dia. Tiba-tiba dia nak mati. Bila dia nak mati, Salman tanya, kalau kau mati ni, aku ni nak pergi mengaji dengan siapa pula? Cuba tengok manusia cari kebenaran. Dia kata, aku tak tahulah siapa-siapa yang ikhlas dengan agama ni. Yang aku kenal, ada satu lagi orang di Mosul, di Iraq. Al-Mosul bil Iraq. Mosul lah, kita panggil Mosul. Mosul ni dalam daerah Ninawa, Iraq. Dia kata, kau pergi di sana ada orang lain. Pergi sana, dia kata pun tengok orang baik juga. Seorang padri yang baik, ibadat, orang saleh. Dia pun dah umur lanjut. Dia tanya kawan ni pula, kau ni kalau dah mati, aku nak pergi mengaji kat siapa pula? Dia kata, kau pergi pada satu orang di Nasibin, satu nama tempat, jauh juga dia pergi. Di situ pun tak apa lama. Habis di situ dia kata, ni dah sampai ke Iraq, nak patah balik dah. Kalau kau mati nak pergi kat siapa? Kata, kalau aku mati, kau pergi kepada satu orang yang berada di Amuriyah. Amuriyah tu balik ke Syam balik.
kawasan Rom. Salman pun pergi mengaji dengan dia tu juga. Masya Allah. Yang kata manusia cari kebenaran. Lepas mengaji dengan dia tu pun nak meninggal. Dia tanya, kalau kau meninggal, aku nak pergi mengaji dengan siapa pula? Siapa pula aku nak pergi jumpa untuk belajar ni? Dia kata, aku tak nampak dah ada siapa di atas agama ni. Ustaz penceramah ramai lah, kan? Tapi hak betul-betul ni kata dia tak nampak agama tu adalah padri-padri lain. Tapi masa ni aku dah rasa berdasarkan kitab-kitab, kitab yang aku baca ni, Nabi akhir zaman ni dah nak keluar. Saya tanya, dia keluar di mana? Yakhruju bi ardil Arab. Dia keluar di bumi Arab. Ni bumi Rom, kenapa di bumi Arab? Muhajiran ila ardi baina harratain bainahuma nakhl. Kemudian dia berhijrah ke satu bumi antara dua batu hitam, dan di tengah-tengah keduanya itu pokok kurma. Mana tu? Madinah 2 keliling kalam daripada 2 bukit hitam. Di tengah-tengah dia pokok kurma. Bihi alamat. Dia kata Nabi ni dia ada beberapa tanda. Ya'kulul hadiyata wala ya'kulus sadaqata. Dia makan hadiah, dia tak makan sedekah. Itu tanda dia. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahu dia ada tanda khatam, tanda kenabian. Dia kata, fa in istata'ta an talhiqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu nak pergi ke sana tu, pergilah. Daripada Parsi tu, bukan daripada Padang Besar. Daripada Parsi, jauh Parsi tu, Iran, nak pergi ke Mekah tu. Salman pun dia ada duit-duit sikit. Dia tengok pedagang-pedagang Arab. Dia tanya, mana pedagang Arab? Dia kata, boleh tak bawa aku pergi ke negeri hampa? Aku bayar kat hampa. Dia bayar kat mereka. Sampai dah dekat nak sampai, mereka zalimi dia, tangkap dia, buat hamba, jual. Kalau kita susah, aku nak pergi mengaji pun tayar motor tak masuk angin pula, kan? Tak ada angin pun bebai lah, tapi lah malam ni, kan? Janji minggu lepas nak balik, dia lepas mana tu masuk TV bawa dah, tak main pula dah. Macam mana orang nak mengaji? Ini berapa orang punya nak mencari Tuhan, nak mencari kebenaran. Tak ada lah. Berapa orang tadi kemudian nak pergi, sampai ke situ, dia pun tangkap dia pun jual. Tangkap jual ke Yahudi. Akhirnya dapat ke Yahudi daripada Bani Quraidah. Dia nak pergi Mekah, dapat Yahudi Bani Quraidah ni bawa dia pergi Madinah. Jadi bila jadi hamba ni, kena kerja jenis tak ada gaji ni, tuan boleh pukul, boleh apa, kerja dia tanam kurma. Dia pandai tanam kurma. Dia duduk di Madinah. Satu hari dia kata, aku duduk di Madinah, duduk di atas pokok, dengar anak saudara tuan dia ni, tuan yang Yahudi ni lah, kan? Yang mai habaq kata, habislah kita. Innahum an yajtami'una fi rajulin yad'i annahu nabi. Dia fi Quba, bi Quba
yajtami'u ala rajulin bi Quba yad'i annahu nabi. Sekarang ni musnah. Depa ni sekarang duk berhimpun terhadap satu orang lelaki di Quba yang mengaku dia sebagai nabi. Salman ni tujuan daripada jauh yang tu dia mari. Dia dengar kata satu orang mari daripada Mekah mengaku jadi nabi, duduk di Quba. Daripada atas pokok dia terjun timpa tuan dia. hampir timpa tuan dia, marah tuan dia. Dia kata, apa kau kata? Di mana dia sekarang? Tuan dia bubuh penampak dia. Dia kata, malaka wali hadha, apa kaitan kau dengan ni? Aqbil ala amalik, pergi buat kerja kau, masuk campur orang cakap. Dia kata, falaqamani laqmatan syadidah, pukul aku dengan pukulan yang dahsyat. Dia tak apa, habis dia kerja nanti dia simpan makanan kurma hak bahagian dia. Petang dia pergi kepada Nabi SAW. Dia pergi tengok Nabi, orang duk berhimpun tu. Dia pergi, dia kata, balagani innahu qad balagani innahu qad balagani annaka rajulun salih. Sesungguhnya telah sampai cerita kat aku engkau seorang yang saleh. Dia kata kat Nabi. Saleh ni orang baik lah, bahasa Arab. Orang saleh, kau orang yang baik. Wa ma'aka ashabul lak, kau ada dengan sahabat-sahabat kau ghuraba, mereka orang asing. Kemudian dia kata, wa hadha syai', yani ada sikit. Dia kata, wa hadha syai'un kana 'indi lis-sadaqah, ni ada sikit barang aku nak bagi ni, buah ni sedekah. Pasal dia ingat tak tok guru dia abang-abang tu sedekah. Dia kata dia tengok Nabi SAW ambil. Nabi kata kat sahabat-sahabat dia, kulu, wa amsaka yadahu falam yakul. Dia pegang tangan dia, dia tak makan. Salman kata, hadhihi wahidah, ni satu. Hari tu dia tok guru dia abang betul, sedekah dia tak angkat. Tu tuancak cari kebenaran. Duk apa lama pula Nabi dah mari ke Madinah, dia pergi jumpa Nabi pula. Dia kumpulkan kurma hak bahagian dia, dia bagi kepada Nabi SAW. Dia pergi ke Nabi, dia kata, ini ra'aituka la ta'kulu sadaqah, aku tengok engkau tak makan sedekah. Fahadhil hadiyah akramtuka biha, ni hadiah aku muliakan kau. Dia tengok Nabi, fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi fa'akala Rasul, Nabi pun makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan yang tu dan bagi orang. Dia kata, yang ni yang kedua. Jadi dua dah. Tak makan sedekah, makan hadiah. Yang ketiga, apa dia? Tengok dah. Apa dah? Ada tanda. Dia kata dia hadir tengok Nabi SAW pergi tengok jenazah. Tapi Nabi ni dia pakai rida, dia pakai selendang. Selendang kain sebail dia pakai. Duk nak tengok tak nampak. Nak tengok tak nampak. Masa tu Nabi di Baqi'. Nak tengok tak nampak. Kemudian dia kata, bila dia duk pusing-pusing, Nabi SAW pun selok bagi dia nampak. Dia tengok-tengok ada tanda isi yang timbul ni di antara dua bahu Nabi SAW. Kerana Nabi tahu kata dia duk cari tu, Nabi buka rida dia. Dia pun pergi, dia cium belakang Nabi SAW. Nabi pusing dia sehingga dia duduk di depan. Kemudian dia pun masuk Islam. Tak apa lama Nabi tanya, kau buat apa? Dia bagi tahulah cerita dia. Nabi suruh sahabat-sahabat lain, panjanglah sambung cerita, tolong dia, bantu dia sehingga dia bebas daripada jadi hamba. Nabi balik dari peperangan, Nabi bagi satu batu kat dia, yang ada harga, yang ditimbang, yang mana dengan itu. Dan sahabat-sahabat lain tolong tanam pokok. Dia panggil hamba Amun Katib ni,
hamba mukatib ni dia hamba mukatab, dia ditulis kepada dia supaya dia ni kalau dia dapat tunaikan hutang-hutang dia dapatlah untuk dia dibebaskan diri sebagai hamba. Maka masuklah dia sebagai Islam di dalam peperangan, dua peperangan dia terlepas, tapi peperangan Khandaq dia masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, satu orang jauh nak boleh masuk Islam, jauh, tetapi manusia ni apabila dia mencari kebenaran, dia akan menemui kebenaran. Dia akan menemui kebenaran. Dan pada hari kita ada bahagian daripada kebenaran, mungkin tidak semuanya. Daripada dia nak beragama awalnya Majusi, kemudian dapat Kristian, itu yang terbaik yang dia ada, dia amalkan Kristian. Lepas amal pun rasa tak cukup lagi, pergi cari lagi, sehingga akhirnya Allah angkat satu-satunya orang Parsi dalam seluruh bangsa Parsi yang besar, orang menyebut Salman Al-Farisi. Sepanjang sejarah. Sebab itu Allah Ta'ala tak hilangkan manusia yang mencari kebenaran. Bila ada hati manusia, jiwa cari kebenaran, dia jumpa kebenaran itu. Sebab itu apabila manusia tak bertemu dengan kebenaran, kemungkinan walaupun zahir kita tengok macam saya ni ceramah lah apa, itu zahir, jiwa tak tahu lagi. Hakikat Tuhan saja yang tahu. Zahir mungkin nampak macam bagus, di sisi Allah, Allah Maha tahu. Kadang-kadang orang kita tengok teruk, perangai, banyak maksiatnya, tapi pada akhir hayatnya dia datang pulang kepada Allah. Jadi orang yang bertaubat, jadi orang yang saleh. Kita terpinga-pinga, dia ni dulu hantu pun kalah, lah ni kita malu dengan dia. Sebab Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam setiap jiwa insan, apa yang kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang sebahagian kita, sebab tu saya selalu sebut apa tempat, hidup ni bukan novel. Novel, penulis novel ditulis, dia buat watak A, watak B. Kita tengok drama, orang baik, orang jahat, orang baik akhirnya menang. Itu drama. Dalam hidup ni nampak macam orang ni macam tak menang, di sisi Tuhan dia menang. Nampak macam dia tak betul, tapi tengok Tuhan pulangkan dia ke jalan yang betul. Nampak macam betul, tapi tengok ada keadaan tertentu dia menolak kebenaran. Sebab itu kita tak henti menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bagi petunjuk pada jalannya. Salman lama dia cari kebenaran, ikut-ikut, Masya Allah, jumpa Nabi. Nabi sebut, Nabi puji, Salman minna ahlul bait. Salman daripada kami, ahlul bait, daripada ahlul bait. Yang tu yang Syiah betul. Dahlah Parsi ahlul bait pula dapat dia punya gelaran tu. Nabi puji dia, Nabi tepuk bahu dia, fadarafa ala katifi Salman. Nabi kata, "Lau kana ad-din 'inda Suraya la tanawalu rijalun minal furs." Jika agama itu berada di bintang Suraya, nanti akan dicapai oleh lelaki-lelaki daripada Parsi. Iran kata dia, Parsi ni bukan Iran saja. Abu Hanifah Parsi. Tu daerah Samarkand, termasuk Al-Imam An-Nasai, Al-Bukhari dan semua tokoh-tokoh ni Parsi. Hadza wa qaumuh, ini dan kaumnya. Dia meninggal Salman Al-Farisi pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Sebagian kata tahun 33, ada tahun 34 Hijrah. Cuma yang saya nak tengok, tuan-tuan pernah tahu saya pernah cerita, bila Salman ni nak wafat, nak meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas ziarah dia. Tengok Salman
menangis masa nak meninggal. Artinya Salman hidup 20 tahun lebih selepas Nabi wafat. Bila dia menangis, Sa'ad tanya dia, "Wa ma yubkika ya akhi?" Pasal apa kau menangis wahai saudara? Alaysa qad sahibta Rasulullah, alaysa kadha wa kadha wa kadha. Takkah kau dulu dah bersahabat dengan Rasulullah? Dulu Rasulullah macam ni. Perang Khandaq buat parit tu Salman yang cadang. Tidakkah begini, tidakkah begini? Kata Salman, "Ma abki dhinnan lid dunya wala karahiyatan lil akhirah." Aku ni tak menangis kerana itu semua. Taklah menangis kerana cinta dunia, tidak juga menangis kerana takut nak mati akhirat, kena bencikan akhirat. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fama arani illa qad ta'addait. Tapi dia kata Rasulullah telah janji kepada aku satu janji, telah buat janji kepada aku. Aku rasa aku langgar janji itu. Terkejut Sa'ad. Sa'ad tanya dia, "Wa ma ahida ilaik?" Apa dia yang Rasulullah janji? Dia kata, "Ahida ilayya annahu yakfi ahadakum mithlu zadir rakib wa ma arani illa qad ta'addait." Rasulullah janji, kata, cukuplah seseorang kamu harta dunia ini sekadar bekalan seorang pengembara, seorang penunggang rakib tu, banyak tu cukuplah. Janji dia dengan Nabi. Aku rasa macam aku dah lebih, aku ambil lebih. Pada hari riwayat Salman meninggal, tak banyak pun yang dia tinggal. Kira Salman, Islam tak enti harta, tapi sahabat-sahabat saleh memilih jalan yang saleh, meninggalkan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia biak umat. Mereka meninggalkan dunia, tapi mereka menawan dunia ini berada bawah cengkaman mereka. Kerajaan Islam begitu kuat, umat Islam begitu hebat, tapi pemimpin mereka bagaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bajunya ada berapa tampung, hanya ada berapa helai, 2 helai yang disalin. Dengan tongkatnya yang berjalan di kalangan umat, tapi umat sangat kaya. Sementara orang Islam hari ini pemimpinnya sangat kaya, sementara umat dia miskin. Negara-negara orang Islam, kita tengok apa yang berlaku pada Muslim Uyghur sekarang di China. Tak ada berani suara orang Islam untuk bersuara. Yang kita dengar berita Turki pergi bersuara, yang lain semua diam kerana China kuasa besar. Tapi kalau tengok kekayaan dahsyat pemimpin-pemimpin Arab dan bukan Arab, kereta-kereta mereka mewah, rumah mereka istana yang tak dibayangkan oleh maharaja-maharaja dulu punya besarnya. Tapi umat mereka miskin dan lemah. Salman Al-Farisi dia bagi tahu pada Nabi, janji cukuplah bekalan sekadar seorang yang penunggang. Penunggang ni bila dia naik kuda, dia tak boleh bawa banyak, dia dah berat kuda dah. Nabi kata ambil banyak tu saja supaya berjalan laju dan sampai.